Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian? Cikgu harap para pelajar berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Bersama cikgu pada hari ini iaitu Cikgu Muniati binti Muhammad, cikgu dari SMK Puteri Sakdong, Bukit Marak, Bacuk, Kelantan. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi tentang Bahasa Melayu tingkatan 3, bahagian C, memindahkan maklumat. Okey, cikgu memilih ulasan untuk diperbincangkan pada hari ini. Baiklah, para pelajar sekalian, tema yang dipilih pada hari ini ialah tema 4, iaitu waspada selalu. Manakala subtemanya ialah berhati-hati di jalan raya. Okey, kemahiran membaca merupakan kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 2.2, iaitu membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Okey, manakala standard pembelajarannya pula ialah 2.2.3, iaitu membaca dan memahami serta membuat ulasan keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik. Okey, seterusnya para pelajar, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap para pelajar akan dapat mencapai objektif tersebut. Antaranya yang pertama, mengenal pasti 4 isi tersurat. Yang kedua, mengenal pasti 2 isi tersirat. Dan yang ketiga, membuat ulasan berdasarkan bahan grafik. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, kita berkenalan dahulu dengan ulasan. Kenali apakah itu ulasan. Okey, baiklah para pelajar. Ulasan sebenarnya merupakan pemindahan maklumat daripada bahan grafik kepada pelbagai bentuk yang bergambar kepada maklumat bentuk bertulis. Okey, cikgu ulang. Okey, ulasan merupakan pemindahan maklumat daripada bahan grafik yang diberikan pelbagai bentuk kepada maklumat bertulis. Okey, dalam ulasan, pelajar mestilah mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Okey, seterusnya, mari kita lihat apakah bahan grafik yang biasanya ditanya dalam soalan ataupun yang dijadikan ulasan. Okey, antaranya ialah raja, gambar tunggal, gambar bersiri, plan, peta, jadual, carta, graf dan sebagainya. Okey, baiklah para pelajar sekalian. Seterusnya, eloklah kiranya kita ketahui kriteria pemarkahan untuk ulasan sebelum cikgu terangkan lebih lanjut lagi tentang bagaimana cara kita nak membuat ulasan yang baik. Okey, di sini cikgu ingin kongsikan 2 peringkat sahaja, iaitu 2 peringkat kriteria pemarkahan, iaitu peringkat yang pertama iaitu peringkat cemerlang. Okey, peringkat cemerlang markahnya ialah 13 hingga 15 patah perkataan. Okey, untuk mendapatkan markah seperti yang tertera 13 hingga 15 markah, okey, kriterianya dilihat kepada 2 bahagian. Yang pertama dari segi idea dan yang kedua dari segi bahasa. Okey, pelajar-pelajar mestilah mengenal pasti memasukkan isi tersurat dan isi tersirat dalam satu ulasan yang lengkap. Okey, pelajar mestilah mengulas idea tersebut dengan jelas dan matang. Manakala dari segi bahasa pula, pelajar-pelajar mestilah menggunakan ayat yang gramatis, kosakata luas dan tepat, ejaan dan tanda baca yang betul, kemudian diikuti dengan penanda wacana yang betul serta kesalahan bahasa yang
minimum. Okey, peringkat cemerlang, sekiranya pelajar dapat menulis isi tersurat dan isi tersirat dan menepati kriteria yang saya sebutkan tadi, okey, insya-Allah kita akan dapat markah 13 hingga 15 markah. Okey, seterusnya, okey, cikgu kongsikan satu lagi peringkat kriteria pemarkahan yang kedua. Okey, seterusnya iaitu penguasaan minimum, iaitu markahnya 5 hingga 8 markah. Okey, lihat ketara, perbezaan ketara antara markah cemerlang dengan markah yang cikgu sebutkan ini. Okey, kita lihat dari segi idea. Okey, dari segi idea, kalau kita lihat untuk markah 5 hingga 8, okey, para pelajar hanya mampu menulis isi tersurat sahaja atau isi tersirat sahaja. Okey, sekiranya pelajar tidak mengemukakan idea kedua-duanya sekali, markahnya adalah dalam kelompok 5 hingga 8 markah. Okey, dari segi bahasa pula, okey, dilihat sekiranya ayat pelajar-pelajar tersebut kurang gramatis, kosakata yang digunakan terhad dan kesalahan bahasa yang ketara. Okey, jika sekiranya kedua-dua isi tersurat dan tersirat tu ditulis. Okey, jadi secara automatiknya sekiranya pelajar menggunakan bahasa yang baik tetapi syarat yang utama tidak dimasukkan kedua-dua isi tersurat dan isi tersirat, maka pelajar akan dapat markah 5 hingga 8 markah. Okey, saya rasa sudah jelas di situ ada dua peringkat pemarkahan yang menjadi panduan kepada para pelajar semasa menulis ulasan, dan sudah pastinya para pelajar boleh mengagak markah yang akan pelajar dapat sekiranya pelajar tidak hanya menulis satu slot saja, iaitu isi tersurat sahaja ataupun isi tersirat sahaja. Okey, baiklah para pelajar sekalian. Okey, di sini kita lihat contoh soalan ulasan yang biasanya ditanya dalam peperiksaan. Okey, contoh soalan berdasarkan tema yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Okey, berdasarkan soalan ini, kalau kita lihat terdapat dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama arahan soalan, manakala bahagian yang kedua adalah bahan grafik yang diberikan. Okey, berdasarkan bahan grafik tersebut, okey, bahan grafik ini adalah jenis rajah. Okey, cikgu ulas balik ulasan, markahnya 15 markah dan mesti dijawab dalam masa 20 minit. Okey, seterusnya mari kita lihat pula bagaimanakah cara untuk kita menjawab ulasan dengan mudah. Okey, yang pertama macam biasa, baca arahan soalan, teliti bahan grafik. Yang ketiga, kenal pasti isi tersurat, kenal pasti isi tersirat, kenal pasti penanda wacana, tulis ulasan dan akhir sekali patuhi patah perkataan. Okey, baiklah pelajar-pelajar, mari kita pergi kepada langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama, baca arahan soalan. Okey, pelajar-pelajar mestilah membaca arahan soalan yang diberikan dengan jelas. Kemudian, pelajar mestilah mengenal pasti dan menggariskan kehendak soalan atau kata kunci. Kemudian, mengenal pasti bahan grafik yang diberikan. Okey, baiklah cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas lagi, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menganalisis soalan. Okey, seterusnya cuba kita lihat contoh soalan. Okey, contoh soalan yang diberikan tadi, arahan soalannya berbunyi, lihat rajah di bawah dengan teliti, kemudian berdasarkan rajah tersebut, tulis ulasan tentang punca-punca kemalangan jalan raya yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, dua perkara yang perlu dianalisiskan iaitu kata kunci soalan dan bahan grafik. Daripada soalan tersebut, kita dapat kenal pasti kata kunci soalannya berbunyi punca-punca kemalangan jalan raya. Kemudian bahan grafik yang diberikan di situ ialah rajah. Mudah kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua, teliti bahan grafik.
Okey, pelajar-pelajar mesti meneliti bahan grafik. Apa yang perlu ditelitikan di situ? Okey, para pelajar mestilah meneliti setiap maklumat yang bertulis dalam bahan grafik yang diberikan. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Okey, langkah yang agak penting di sini iaitu mengenal pasti isi tersurat. Okey, yang akan menentukan markah para pelajar sekalian. Okey, apa pula isi tersurat? Apakah pula isi tersurat yang dimaksudkan itu? Okey, mudah sahaja pelajar-pelajar. Isi tersurat merupakan maklumat bertulis. Okey, yang terdapat dalam bahan grafik. Okey, bilangan isi tersurat bergantung kepada bahan grafik yang diberikan. Baiklah, mari kita lihat dengan lebih jelas contoh bagaimana isi tersurat kita dapat mengesannya. Okey, berdasarkan bahan grafik yang diberikan iaitu rajah. Kata kunci telah kita dapat iaitu punca-punca kemalangan jalan raya. Okey, ingat isi tersurat adalah semua maklumat yang bertulis dalam bahan grafik. Jadi jelas nyata di sini terdapat 4 isi tersurat berdasarkan kepada punca-punca kemalangan jalan raya. Maklumat bertulis yang berkaitan dengan punca-punca kemalangan jalan raya ada 4. Okey, jadi automatiknya sikap pemandu dah jadi isi tersurat 1, kenderaan yang tidak diselenggara jadi isi tersurat 2, kelemahan penguatkuasaan dah jadi isi tersirat 3 dan faktor jalan raya dah jadi isi tersurat yang keempat. Okey, jelas. Okey, seterusnya mari pula kita lihat isi tersirat. Okey, kalau isi tersurat maklumat yang ada dalam bahan grafik. Isi tersirat pula ialah isi yang tidak terdapat dalam bahan grafik. Okey, isi tersirat ni merupakan maklumat lain ataupun isi lain di luar bahan grafik seperti pendapat tentang cara, kesan, punca, tetapi mesti berkait dengan tajuk ataupun tema bahan grafik yang diberikan. Okey, dari segi bilangan sama juga, isi tersirat tiada hadnya, bergantung kepada bilangan patah perkataan. Okey, jelas? Okey, baiklah. Mari kita lihat pula bagaimana isi tersirat kita nak dapatkannya. Okey, berdasarkan paparan cikgu, berdasarkan peta isi tersirat. Okey, sebelah kanan tu adalah isi tersurat yang kita dapat daripada bahan grafik. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan isi tersirat? Jadi untuk mendapatkan idea isi tersurat, pelajar-pelajar boleh menggunakan kata kunci, langkah, punca ataupun kesan. Ingat, pelajar mesti ingat fokus perbincangan kita iaitu tajuk ataupun punca-puncanya adalah berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Jadi sudah pastilah pelajar boleh mencari idea, memikirkan tentang langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Ataupun pelajar boleh fikirkan punca berlakunya kemalangan jalan raya. Atau pelajar juga boleh buat kesan kemalangan jalan raya terpulang kepada pelajar, ataupun pelajar boleh tulis ketiga-tiga kata kunci tersebut. Okey, dan kalau kita lihat di situ, cikgu kongsikan di sini piramid isi. Okey, kalau piramid isi yang cikgu kongsikan di sini terdapat 5 peringkat, iaitu bermula dengan individu, keluarga, masyarakat, kerajaan dan media massa. Pelajar-pelajar boleh menggunakan medium tersebut, pelaku tersebut untuk mendapatkan isi tersurat berdasarkan tajuk ataupun kata kunci yang diberikan. Okey, seterusnya untuk lebih jelas, cadangan isi tersirat untuk tajuk yang kita buat sebentar tadi, iaitu yang pertama, untuk sikap pemandu, pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditentukan. Yang kedua, masyarakat mestilah bekerjasama
memeriksa kenderaan sebelum melakukan perjalanan yang jauh. Yang ketiga, pihak berkuasa mestilah memperkasakan penguatkuasaan di jalan raya. Dan yang keempat, Jabatan Kerja Raya perlulah bertanggungjawab memastikan jalan raya berada dalam keadaan yang baik. Okey, itu adalah cadangan isi tersirat. Pelajar-pelajar boleh mengemukakan isi tersirat yang lain seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, seterusnya, mari kita lihat langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima, macam biasa, kita kena kenal pasti penanda wacana. Okey, pelajar-pelajar mesti memasukkan penanda wacana dalam ulasan yang dibina nanti. Apakah tujuannya sebenarnya? Bukan saja-saja ya. Penanda wacana ni sebenarnya adalah tujuannya diletakkan untuk menunjukkan ada kesinambungan antara ayat. Okey, ada kesinambungan antara ayat. Jadi penanda wacana yang biasa digunakan ialah salah satu, selain itu, di samping itu dan seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang keenam, iaitu kita dah mula nak menulis ulasan. Okey, para pelajar, kita dah buat analisis semua sekali. Jadi semasa kita nak menulis ulasan, sudah pastilah kita kena mengenal pasti ayat tajuk dan ayat kata kunci. Kita dah kenal pasti. Kita dah bincangkan isi tersurat, kita senaraikan isi tersurat. Kita senaraikan isi tersirat. Kemudian kita membina ayat cadangan dan harapan. Okey, selepas semua tu dah dibincangkan, kita menulis isi tersurat dan tersirat menggunakan ayat yang gramatis dalam satu perenggan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan kongsikan satu teknik menulis ulasan. Okey, sebenarnya para pelajar boleh menggunakan pelbagai teknik untuk menghasilkan satu ulasan. Jadi pada hari ini cikgu kongsikan apa yang telah cikgu buat bersama dengan anak-anak pelajar cikgu di SMK Puteri Sakdong. Okey, yang pastinya matlamat kita sama, iaitu kita nak mencapai markah 15 markah. Ingat balik. Dan dalam satu ulasan awak kena masukkan isi tersurat dan isi tersirat serta penanda wacana. Itu adalah perlu dipegang, perlu perkara penting untuk ulasan. Okey, mari kita tengok. Ayat permulaan. Dalam ulasan tiada ayat pendahuluan. Okey. Jadi kita panggil dia ayat permulaan. Di sini cikgu kongsikan dua bentuk ataupun dua jenis ayat permulaan yang boleh awak gunakan. Pelajar-pelajar gunakan. Yang pertama, dengan mudah sekali, pelajar ambil bahan grafik yang digunakan. Kemudian diikuti dengan menunjukkan dan dimasukkan kata kunci. Jadi contohnya, Raja menunjukkan punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya. Satu ayat, mudah saja. Kemudian yang kedua, kita boleh gunakan masa, kemudian diikuti ayat tajuk, ayat tempat, kemudian masukkan pelaku dan situasi semasa. Contohnya, masa sejak akhir-akhir ini, tajuk kemalangan jalan raya di mana di Malaysia, pelaku siapa? Dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Mudah saja, satu ayat, tak perlu panjang. Seterusnya isi tersurat. Isi tersurat kita sambungkan sahaja menggunakan penanda wacana. Mulakan ayat dengan kata kunci iaitu punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya. Kemudian masukkan ialah seterusnya isi satu. Isi tersurat satu. Kemudian masukkan penanda wacana selain itu isi tersurat dua. Seterusnya masukkan di samping itu isi tersirat tiga. Dan seterusnya isi tersirat empat. Selesai isi tersurat, kita nak masuk isi tersirat. Mulakan dengan penanda wacana yang sesuai. Masukkan isi tersirat 1, isi tersirat 2, isi tersirat 3 dan isi tersirat 4. Akhir sekali, ayat akhir bukan ayat penutup. Mulakan dengan oleh itu ayat tajuk mestilah ayat cadangan agar kemudian ayat harapan. Kalau pelajar-pelajar tengok format penulisan cikgu yang cikgu kongsikan ini, cikgu pisahkan
isi tersurat dan isi tersirat. Okey, cikgu pisahkan isi tersurat dan isi tersirat. Tidak ada masalah. Okey, kadang-kadang kita boleh selang-selikan isi tersurat dahulu, kemudian diikuti dengan isi tersirat. Terpulang kepada para pelajar mana yang mudah. Okey, bagi cikgu, cikgu dah bagi jalan, pilih sendiri jalan mana yang pelajar rasa mudah. Okey, mari kita lihat ulasan sepenuhnya berdasarkan format yang cikgu berikan sebentar tadi. Okey, sekarang cuba kita lihat. Okey, maka terbentuklah satu ulasan apabila kita sambungkan ayat permulaan sehinggalah ayat penutup, ayat akhir. Okey, cikgu buat warna merah pelbagai warna untuk menunjukkan dia punya format kita. Warna merah, ayat yang berwarna merah itu merupakan ayat pendahuluan. Cikgu gunakan yang nombor 2 tadi. Okey, ayat isi tersurat warna biru. Okey, manakala ayat isi tersirat warna hijau, dan manakala ayat yang berwarna oranye itu adalah ayat akhir. Okey, maka dalam satu ulasan yang lengkap, okey, kita ada 4 item yang boleh kita pegang supaya dalam peperiksaan nanti awak akan ingat untuk ulasan 4 item ataupun 4 perkara. Okey, jadi dalam kita nak menjawab sesuatu soalan peperiksaan, kita mesti ada satu format. Jadi pelajar kena pegang ataupun perlu faham betul-betul dan dapatkan satu format dengan rangka yang baik. Okey, seterusnya mari kita lihat langkah yang seterusnya. Okey, kita dah masuk kepada langkah yang ke-6 iaitu kira patah perkataan. Okey, jadi setelah selesai membuat ulasan, okey, pelajar-pelajar mestilah kira bilangan patah perkataan. Pelajar-pelajar mestilah mematuhi bilangan perkataan yang ditentukan. Okey, bilangan perkataan yang ditentukan antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, suka cikgu ingatkan di sini bahawa pelajar-pelajar mesti wajib mematuhi patah perkataan yang diberikan. Sekiranya patah perkataan pelajar menulis ulasan lebih daripada 100 patah perkataan, okey, pemeriksa tidak akan baca selepas 100 perkataan tersebut. Jadi sekiranya pelajar ada lagi terdapat isi tersirat, okey, pelajar baru nak memulakan isi tersirat, okey, maka alangkah ruginya pelajar tidak dikira. Jadi karangan ulasan pelajar nanti akan dah masuk slot 5 hingga 8 markah. Okey, jadi kita tengok di sini dengan jelas nak mengira jumlah patah perkataan. Okey, semua aspek yang cikgu senaraikan di sini dikira sebagai satu perkataan. Okey, iaitu kata nama khas. Contohnya negara Brunei Darussalam. Okey, kata sendi contohnya di. Di satu patah perkataan. Di sana dia ada 2 patah perkataan. Kata sendi dikira 1. Okey, peribahasa, ungkapan dan cogan kata. Okey, contoh dia ada hati 1. Seperti aur dengan tebing 1. Sepanjang mana pun satu perkataan dikira. Okey, tarikh dan angka iaitu 1000 ataupun tarikhnya 8 September 2011. Okey, kata majmuk 7 ajar, bercampur aduk, mengambil kira. Okey, gelaran, okey, yang berhormat 1. Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Punyalah panjang awak tulis 1 patah perkataan. Dan kata ganda, contohnya Gunung Ganang, murid-murid. Okey. Seterusnya, ada satu yang perlu awak ingat, okey, untuk mengira patah perkataan. Okey, seterusnya iaitu penanda wacana. Jangan lupa ya, penanda wacana tidak dikira sebagai satu patah perkataan. Okey, contohnya selain itu. Okey, 2 patah perkataan. Okey, di samping itu 3 patah perkataan, walau bagaimanapun 2 patah perkataan. Jadi, para pelajar perlulah pandai-pandai memilih penanda wacana yang sesuai untuk menjimatkan jumlah patah perkataan. Okey, baiklah para pelajar sekalian. Okey, selesailah sudah perbincangan cikgu untuk menulis satu ulasan yang baik. Jadi, amatlah besar harapan cikgu supaya pelajar-pelajar okey dapat memanfaatkan
sedikit ilmu yang telah cikgu curahkan pada hari ini dan dapat menghasilkan ulasan yang baik dengan markah yang maksima. Jadi, sebelum berhenti, renungilah. Jika kamu berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang di tangga, tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.